Wahyu 11. Kemudian aku diberikan sebatang tongkat yang kelihatannya seperti kayu pengukur. Lalu aku diperintahkan, pergilah ukur rumah Allah dan mazbah. Kiralah orang yang beribadat di rumah Allah. Tetapi janganlah ukur halaman yang di sebelah luar, kerana bahagia itu sudah diserahkan kepada orang yang tidak mengenal Allah. Mereka akan menginjak-injak kota suci itu selama 42 bulan. Aku akan mengutus 2 orang saksiku yang mengenakan pakaian berkabung. Mereka akan mengisytiharkan perkhabaran Allah selama 1260 hari. Kedua-dua orang saksi itu adalah 2 batang pokok zaitun dan 2 buah kaki pelita yang berdiri di hadapan Tuhan alam semesta. Jika sesiapa cuba mencederakan mereka, api keluar dari mulut mereka dan membinasakan musuh. Dengan demikian, sesiapa sahaja yang cuba mencederakan mereka akan terbunuh. Mereka mempunyai kuasa untuk menutup langit supaya hujan tidak turun selama mereka mengisytiharkan perkabaran Allah. Mereka juga berkuasa atas mata air untuk mengubah air menjadi darah. Mereka juga berkuasa menimpakan segala macam malapetaka ke atas bumi bila-bila masa mereka menghendakinya. Apabila mereka selesai mengisytiharkan perkabaran, binatang yang keluar dari jurang maut akan melawan mereka, lalu mengalahkan dan membunuh mereka. Mayat mereka akan terlantar di jalan raya kota besar, tempat Tuhan mereka disalibkan. Kota itu diberikan nama kiasan Sodom atau Mesir. Orang dari semua negara, suku, bahasa, dan bangsa akan melihat mayat mereka selama 3 hari setengah dan tidak mengizinkan mayat-mayat itu dikubur. Penduduk bumi akan bersuka cita kerana kematian 2 orang saksi ini. Mereka akan merayakannya dan saling mengirim hadiah, kerana kedua-dua orang nabi itu telah mendatangkan banyak kesusahan kepada umat manusia. Setelah 3 hari setengah, nafas daripada Allah yang memberikan hidup memasuki mereka. Mereka pun bangkit sehingga semua orang yang melihat mereka sangat ketakutan. Kemudian 2 orang nabi itu mendengar suara lantang dari syurga berkata kepada mereka, marilah naik ke sini. Di depan mata musuh mereka, kedua-dua orang nabi itu naik ke syurga dengan awan. Tepat pada masa itu, berlakulah gempa bumi yang dahsyat. 1/10 kota itu musnah dan 7,000 orang terbunuh kerana gempa itu. Orang yang selebihnya ketakutan. Lalu mereka memuji keagungan Allah di syurga. Bencana kedua sudah lalu, tetapi lihatlah, bencana ketiga akan segera datang. Kemudian malaikat ke-7 meniup trompetnya, dan suara-suara lantang di syurga berkata, Allah Tuhan kita dan penyelamat yang diutusnya mempunyai kuasa untuk memerintah dunia. Dia akan memerintah selama-lamanya. Lalu 24 orang pemimpin yang duduk di atas tahta mereka di hadapan Allah bersujud dan menyembah Allah. Mereka berkata, Ya Tuhan Allah Maha Kuasa yang ada dan yang sudah ada, kami bersyukur kepadamu kerana engkau telah menggunakan kuasamu yang besar dan mula memerintah orang yang tidak mengenal engkau meradang, kerana telah tiba masanya engkau meluahkan kemurkaanmu dan masanya engkau mengadili orang mati. Inilah masanya engkau menghadiahi hamba-hambamu para nabi itu dan juga umatmu, semua orang yang hormat dan takut akan engkau, baik orang besar maupun orang biasa. Inilah masanya engkau membinasakan mereka yang memusnahkan bumi. Rumah Allah di syurga terbuka dan tabut perjanjian kelihatan di situ. Kemudian kilat sabung menyambung, guru menggelegar dan bergemuruh. Bumi bergoncang dan hujan batu turun dengan lebat.